Okey, sebab mungkin ada tanya macam mana sama-sama. Saya baru nak cerita tak apa, sekejap kita sambung. Betul. So kita dah ada Datuk Izhar dalam studio. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Datuk khabar? Izhar, apa khabar? Okey, saya Wakanda forever saja. Okey, sila. Okey, boleh hand sanitizer kami memang sediakan untuk semua guest. Betul. Hand sanitizer walaupun bercakap tak pakai tangan kan. Betul. Benda tu kena sentiasa ni kan. Okey, ada Izhar boleh dekat situ sini. sikit. Alright. Okey. So 1 meter, 1 meter. Alright. Okey. So kiranya macam kita ucapkan terima kasih banyak. Betul. Sebab sama-sama bertugas dengan kami hari ini. Sebab ialah kita nak cerita tentang Isra Mi'raj hari ni Mas. Betul. Jadi mungkin kalau kita tengok Isra Mi'raj ni kefahaman kita mungkin kita belajar sirah ni waktu kita belajar sekolah dulu. Betul tak kan? Jadi mungkin kita nak ingatkan benda ni tak salah untuk kita sentiasa ingatkan bahawa pentingnya satu tarikh ini, satu cerita ini yang boleh menjadi teladan untuk kita semua. Mungkin kita boleh ringkaskan secara mudahnya untuk kita memahami mengenai perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Daya juga Muaz, takziah buat Muaz. Dan juga pada tuan-tuan dan puan, kita nak mulakan dulu penceritaan tentang Isra Mi'raj dulu. Secara ringkasnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada hampir 1000 mukjizatnya. Sangat banyak. Kadang-kadang yang kita tak pernah dengar pun ada. Contohnya dalam hadis yang sahih, Nabi ni boleh semasa solat boleh tengok kat belakang. Pernah nampak walaupun mata Nabi tak muka Nabi tak menoleh ke belakang. Tu antara mukjizatnya. Dan mukjizat paling terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang ada kat rumah tu yang kita tengah baca hari-hari ni. Dan mukjizat kedua terbesar selepas Al-Quran adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Alright. So apa Isra, apa Mi'raj secara ringkasnya? Isra adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menaiki Buraq. Buraq ini adalah haiwan tunggangan ahli-ahli syurga nanti. Nanti Muaz, Dayah, kita semua masuk syurga. Kita boleh naik Buraq untuk pergi melawat ahli keluarga, melawat sahabat-sahabat, melawat Nabi dan sebagainya. Dan apa tu Mi'raj? Mi'raj adalah bila Nabi dah sampai ke Masjidil Aqsa, maka Nabi Mi'raj naik terus ke Sidratul Muntaha untuk mendapat ibadah solat. Itu secara ringkasnya lah. Basically memang betul kita memang belajar pasal Isra dan Mi'raj ni setiap tahun. Setiap tahun kita raikan. Cuma saya rasa mungkin untuk borak keputihan kali ini adalah kita nak ambil beberapa perkara dalam Isra Mi'raj ni nak relate dengan hidup kita. Betul. Sebab saya tahu ramai orang boleh hafal kisah Isra Mi'raj, tapi bukan semua orang boleh nak relatekan dalam kehidupan. Contoh, apa relationship antara Nabi kena naik turun minta ibadah solat dikurangkan dalam hidup kita yang dekat Malaysia ni? Apa kaitannya? Okay, salah satu saya kongsi. Memang Nabi dapat ibadah solat 50 waktu. Itu yang waktu mula-mula kan? Masa mula-mula 50 waktu. Kita dengar pun seram, remah 50 waktu. 50 kali kena solat. 50 kali. Tapi diminta untuk naik semula nego, minta diskaun. Naik turun. End up last kali dapat 5. Apa hikmah yang kita boleh belajar daripada dalam kehidupan kita? Hikmahnya adalah Allah nak beritahu kat kita. Nabi naik atas minta apa benda? Hanya minta satu permintaan yang sama. Minta dikurangkan waktu. Berulang kali. Sampai kata, adakah Allah ini nak mempermainkan Nabi? Sebab bagilah terus 5 waktu. Kenapa nak kena naik turun? Rupa-rupanya mesej yang nak disampaikan daripada Allah kepada kita adalah mintalah kat aku. Walaupun permintaan yang sama, aku takkan jemu untuk dengar. Itu antara hikmah yang kadang-kadang kita breakdown sebab doa tak dapat pun. Betul. Doa tak dapat pun. Tapi sebenarnya yang kenapa kita yang berhenti doa, bukan Allah yang jemu untuk dengar. Itu antara benda yang kita boleh belajar singkapan dalam Isra Mi'raj. Ada banyak lagi sebenarnya. Antaranya adalah ada 3 peristiwa yang berlaku menyebabkan peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku. Okey, ada 3 benda yang boleh kita note down sesama. Pertama, semasa sebelum Isra dan Mi'raj, waktu tu Islam masih lagi belum berkembang lagi, belum hijrah lagi waktu tu. Masa itu umat Islam dipulaukan. Dipulaukan ni sampai tak macam mana? Tak boleh berkomunikasi dengan umat Islam, tak boleh bernikah dengan umat Islam, dan tak boleh ada transaksi any perniagaan. Maknanya andai kata orang yang bukan Islam buat 3 perkara ini pada orang Islam, dia akan kena hukuman, akan kena seksa, akan kena denda dan sebagainya lah. Jadi umat Islam waktu tu dipulaukan berapa lama? Bukan 2 hari, bukan 6 bulan, tapi 3 tahun. Sampai tahap tak boleh nak beli barang, terpaksa makan ranting-ranting pokok dan juga akar sampai luka bibi-bibi umat Islam waktu tu. Itu pertama, kesedihan buat Nabi. Yang kedua,
kesedihan yang teruk sangat pada Nabi adalah bila Nabi kehilangan bapa saudara Nabi. Sayap kanan Nabi yang protect Nabi, yang jaga Nabi. Yang ketiga adalah dalam tahun yang sama kehilangan juga sayap kiri Nabi, Sayyidatina Khadijah. Tiga benda tu jadi buat Nabi down. Nak menunjukkan apa? Nabi tetap juga manusia yang ada rasa sedih. Sebab itu dikatakan zaman gelap waktu ketika itu. Ya, zaman kesedihan tahun itu. Tapi Nabi bersabar dengan ujian ini dan Nabi lulus. Bila lulus saja, maka Allah hadiahkan Nabi peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah perintahkan malaikat Jibril turun jemput Nabi naik ke perjalanan yang tak pernah dilalui oleh manusia-manusia biasa. Itu antara hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kenapa Nabi ini adalah makhluk top, paling terbaik, bukan setakat di kalangan manusia tapi di kalangan malaikat-malaikat. Kenapa? Sebab Nabi since dalam perut pun diuji sehinggalah wafat. Maknanya syarat untuk jadi hamba terbaik mesti diuji. Dan kita sekarang diuji oleh Allah. Itu something yang saya rasa relatable kita semua, macam yang apa Dai sebutkan. Bila kita diduga, maksudnya Allah nak beri kita sesuatu yang luar biasa. Betul. Macam apa kita ada, saya tahu ramai di rumah yang mungkin ada yang stres. Betul lah Muaz, sebab saya tahu banyak efek mungkin daripada segi ekonominya, daripada segi kekeluargaan yang kita mungkin tak dapat jangkakan. Setiap orang kan lain dugaan dan perbezaan hidupnya kan. Jadi itulah saya rasa macam Isra Mi'raj bagus juga kita borak-borak, kita lagi lagi memahami, bukan setakat macam baca poster Isra Mi'raj, ni kita faham cerita ni kan. Contohnya apa yang boleh relatable lagi? Hand sanitizer ni pun ada relatable dengan Isra Mi'raj. Sampai macam ni sekali, betul. Contohnya, masa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, waktu itu Nabi tambat buraq. Soalannya, kenapa Nabi nak kena tambat buraq? Sebab itu memang istimewa. Memang tak ada orang nak curi punya. Tak ada orang nak rembat kan. Tapi kenapa Nabi tambat juga? Sebab Nabi nak beritahu, jangan hanya tawakal tapi usaha. Jangan tawakal ni tak kena virus ni, tak boleh. Sebab Nabi pun tambat buraqnya. Nabi ni Rasul. Manusia paling terbaik sekali. Pun usaha juga tambat buraq. Sama juga dengan kita, jangan hanya tawakal tak kena tapi pakailah hand sanitizer, cucilah tangan dengan sabun, usahalah untuk tidak keluar dan stay dekat rumah. Maksudnya kita buat apa yang sepatutnya. Sama juga saya selalu gunakan term ni juga. Saya suka kata, kalau macam tu semua orang keluar rumah tak payah pakai seat belt, tak payah pakai helmet, kita berserah saja ke Allah. Tapi kita tak ada usaha untuk jaga diri kita. Betul. Saya setuju dengan apa yang Naiza cakap. Nak masuk syurga tapi tak nak solat. Nak kerja, nak duit tapi tak nak kerja. Dia lebih kepada macam tak apalah saya tak solat tapi saya buat baik, saya ada pahala saya, mungkin pahala saya ni boleh. Allah tahu apa di hati saya. Itu kadang-kadang mungkin kita boleh clearkan benda ni. Betul. Sebab kadang-kadang bila pemahaman kita ni berbeza ikut logik akal, itu jadi sukar. Bagaimana agaknya benda-benda sebegini sekali lagi boleh kita relatekan dalam kehidupan kita? Okey, Islam tidak menafikan satu konsep dipanggil sebagai sunatullah. Benda yang bersifat sunatullah ni maksudnya macam ni. You nak something, you kena usaha. Tapi end up yang beri kita tu bukan usaha kita, tapi ada Allah. Tapi kena ada usaha tu sendiri. Sebab itulah kenapa Nabi walaupun confirm masuk syurga, ini memang jamin 100% masuk syurga. Tapi kenapa Nabi tetap juga solat? Betul. Sebab Nabi nak tunjukkan pada umat, usaha tu kena ada. Solat Nabi tu bukan takat biasa-biasa asal lepas macam kita. Yalah. Nabi solat setiap malam sampai lebam-lebam bekak-bekak kaki ni. Nak tunjukkan usaha tu kena yang terbaik, maka Allah pun akan bagi yang terbaik juga. So kalau ada golongan yang dia beranggapan tak perlu usaha Allah bagi, maka seakan-akan macam dia ni lebih hebat pula daripada Nabi. Sebab Nabi pun usaha, kau tak usaha pun. Betul. So itu benda yang saya rasa kena clear supaya yang tengok hari ni boleh clear dia memang kena usaha. Sama juga usaha jaga kita punya pergerakan, jaga kita punya kesihatan. Usaha itu mesti ada. Allah yang berkuasa untuk berikan kita punya kesihatan ataupun tidak. Dan satu lagi yang saya adalah, saya rasa sedih sangat bila saya terdengar satu ceramah ni. Dia sebut macam ni. Andai kata orang ni orang yang beriman, orang yang jaga solat, maka dia tidak akan kena virus, tidak akan kena dengan wabak. Dalam satu ceramah? Ada satu ceramah tu. Dan andai kata kena virus, maka itu tanda dia ahli maksiat. Allah. Okey. Saya rasa makin lama dah makin panas kat sini ya. Sebab ialah kita nak berbincang secara terbuka. Ilmiah dan santai. Sebab semalam saya tengok juga ada ramai selebriti yang kata kalau minta sangatlah kalau ada dai ustaz boleh buat live semalam supaya boleh terangkan mengenai Isra Mi'raj ni. Jadi hari ni kita bawa dengan Dai Izzah bersama dengan kita. Kejap lagi kita akan kembali semula. Tapi